Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, khalili Rabbil Alamin wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kelas yang lepas kita telah pun menyentuh berkenaan dengan sejarah bangsa Yahudi, di mana kita nyatakan bahawa orang Yahudi ini berasal daripada keturunan Bani Israel Bani Israel, di mana Israel sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Yaqub alaihi salam. Jadi Israel, Nabi Israel alaihi salatu wassalam ialah Nabi Yaqub, orang yang sama. Jadi Bani Israel merujuk kepada keturunan cucu cicit Nabi Yaqub alaihi salam. Dan dari segi sejarah kita melihat bahawa Bani Israel telah melalui beberapa peringkat kehidupan, di mana asalnya mereka hidup sebagai orang Badui di bumi Kan'an. Yang dimaksudkan dengan bumi Kan'an ialah negeri yang didiami oleh kaum anak cucu cicit kepada Kan'an ibn Ham ibn Nuh. Kan'an ibn Ham ibn Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh alaihi salam ada anak nama Ham, Sam dan Yafith. Jadi anak daripada Ham dapatlah Kan'an. Dan anak cucu cicit Kan'an ini, mereka ni menempati mereka duduk di kawasan dinamakan sebagai kawasan sekarang ni Syam, bumi Syam. Orang kata bumi Syam, bumi Syam. Baik, bumi Syam ni merangkumilah tanah Palestin sekarang ni. Palestin dinisbahkan kepada kaum Filasto yang datang menetap di situ daripada kepulauan Crete, daripada Greece, Yunani. Kemudian datang kaum Kan'an juga duduk di situ, mengembangkan kawasan tersebut. Jadi orang Yahudi pada hakikatnya mereka bukanlah golongan yang membina apa-apa kerajaan ataupun tamadun di tanah Kan'an. Mereka hanyalah orang Badui. Nabi Yusuf AS kata kepada ayah dia Nabi Yaqub, "Waja'a bikum minal badwi." Dan Tuhan datang kamu daripada Badui, kehidupan di bawah. Kamu asalnya orang Badui, duduk bawa kambing, pergi duduk sana, duduk sini. Mereka bukan ada bina kerajaan, negeri dan sebagainya. Kemudian didatangkan, mereka duduk di bumi Mesir mengikut riwayat yang masyhur, walaupun adalah pengkaji dalam kalangan orang Adian ni. Adalah, dia ada kaji-kaji juga, geng-geng mereka ni pun kan. Mau buat kesimpulan-kesimpulan yang kita rasa tak perlu diketengahkan sangatlah pendapat yang berlawanan dengan masyhur. Ada yang kata sebenarnya mereka Nabi Musa dengan Firaun ni bukan dekat Mesir, ada yang kata dekat belah-belah Iraq. Ada kan? Sebab ialah kita tahu bahawa kawasan Firaun masa tu, Firaun ni dia bukan memerintah dalam kawasan Mesir saja, kerajaan dia luas. Tapi tentulah Firaun merujuk kepada Raja Mesir. Jadi mereka datang zaman Nabi Yusuf AS. Ketika itu belum lagi datang pemerintahan Firaun, masih lagi Mesir di bawah kerajaan dipanggil golongan Hyksos. Kan, Hyksos. Kemudian datang Raja Ahmas I, hapuskan pemerintahan golongan Hyksos yang daripada bangsa Arab ni, dan datang kaum Qibti. Maka di zaman itu bermulalah penindasan terhadap Bani Israel, dan Allah utuskan Nabi Musa AS. Zaman Fir'aun tu nama apa dan sebagainya, Quran tak beritahu, hadis pun tak sebut, dan tidak ada maklumat sejarah yang cukup untuk kita jazamkan Fir'aun mana satu. Kan? Dan banyaklah kajian-kajian yang masih dibuat oleh golongan-golongan pengkaji sejarah Bani Israel ini, yang meneka-nekilah mana satu Fir'aun yang dikatakan menghambat keluar Bani Israel daripada bumi Mesir. Baik. Tapi yang penting kita kena tahu, satu Raja Mesir nama Fir'aun telah diutuskan kepada dia Musa AS untuk diajak beriman dan berhenti menzalimi Bani Israel. Dan Musa diperintahkan bawa Bani Israel keluar daripada bumi Mesir balik ke bumi Kan'an.
balik ke bumi Kan'an. Dan Allah janjikan ketika itu mereka diberi tamkin, kedudukan yang tinggi di bumi Kan'an, yang asalnya dulu mereka Badui. Sebab apa? Masa tu mereka orang beriman, mukminun. Tak banding dengan orang-orang lain yang masih lagi kufur dan tidak beriman kepada Allah Azza wa Jal. Jadi maknanya mereka tidak beriman. Orang lain tidak beriman, mereka lah saja yang mewakili orang-orang beriman. Itu maksud tamkin yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Balik ke bumi Kan'an, dah lepas lintas laut, kan? Bani Israel ni adalah golongan yang apa? Sangat cepat kufur. Tuhan kata mereka ni punya mereka apa? Yusari'una fil kufr. Bersegera dalam kekufuran. Sebab tu dah lepas lintas laut sahaja, jumpa orang duk sembah berhala. Apa dia kata? Ij'al lana ilahan kama lahum aliyah. Dia kata kat Musa, wahai Musa, buatlah Tuhan kat kami macam depa ni, sembah berhala ni. Musa kata, qala iddakum qaumun tajhalun. Kamu ni orang yang jahil. Baru tadi Tuhan selamatkan kamu, tenggelamkan Firaun depan mata kamu. Kan? Tenggelamkan Firaun depan mata kamu. Tiba-tiba kamu masih lagi nak sembah berhala. Wal a'yadzu billah. Jadi depa sampai dia nak masuk bumi Kan'an, dia pun tak nak masuk pula. Kan? Tak nak perang dengan orang-orang Amaliqah, golongan orang bangsa lebih besar daripada mereka. Jadi Allah Ta'ala hukum mereka sesat selama 40 tahun di Tih, namakan tempat tu Tih, ni tempat mereka sesat. Sehinggalah Musa AS wafat di situ. Kemudian Harun AS juga wafat di situ. Kemudian mereka dibawa masuk ke dalam Ardul Mi'ad, tanah janjikan oleh Yusha' ibn Nun. Yusha' ibn Nun alaihi salam. Dan di situ bermulalah pemerintahan Bani Israel, di mana Yusha' ibn Nun membagi-bahagikan kawasan kepada 12 kabilah Bani Israel. Setiap mereka ada qadhi, di mana menurut kitab mereka tempoh pemerintahan qadhi ini memakan masa lebih kurang 400 tahun. Kemudian datangnya zaman pemerintahan raja mereka yang pertama, iaitu Raja Assalamualaikum Raja Talut, di mana berjaya mengalahkan Jalut. Kemudian Nabi Daud AS, kemudian Nabi Sulaiman AS. Selepas Nabi Sulaiman AS wafat, maka kerajaan Bani Israel dipecah menjadi dua, iaitulah satu di utara yang diperintah oleh Yarba'am ibn Nabat, dan di selatan, yang mana di selatan ni kerajaan dia berpusatkan Baitul Maqdis, yang diperintah oleh anak Nabi Sulaiman, Rahba'am ibn Sulaiman. Dan ketika pemerintahan raja-raja mereka ini berlakulah pelbagai peristiwa, di mana Bani Israel yang di negara utara yang dinamakan sebagai Mamlakatu Israel, kerajaan Israel, telah mengubah kiblat daripada Baitul Maqdis ke Bukit Jurzim. Dan mereka inilah yang dikenali sampai hari ini sebagai Yahud As-Samirah, Yahudi Samiriyun, yang masih ada sampai hari ini. Dan mereka ni mengagungkan Bukit Jurzim di Nablus, bukannya di Baitul Maqdis. Adapun kabilah Benyamin dengan kabilah Yahuda yang mengasaskan mamlakah ataupun kerajaan Yahuda, mereka inilah yang masih memuliakan Baitul Maqdis. Tetapi pada pemerintahan Rahba'am ini sendiri telah berlaku pelbagai kesesatan dan bid'ah. Mereka mula buat macam-macam bid'ah dalam agama mereka sehingga ke tahap syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana yang disebut dalam kitab mereka sendiri, sehinggalah mereka ditawan pula oleh orang luar, di mana kerajaan Israel yang di utara bertahan selama 244 tahun sahaja, kemudian jatuh di tangan golongan Assyria, golongan Asyuriyin, penduduk asal orang Syria, pada pemerintahan Raja Sargon pada tahun 722 sebelum Masihi. Kemudian mereka dibawa pergi ke Iraq, duduk di Iraq, dan dibawa
penduduk luar datang duduk di kawasan Israel yang utara ni, kawasan utara, kerajaan utara Israel. Jadi dan mereka itu kemudiannya masuk pula dalam agama Yahudi. Orang luar tadi masuk dalam agama Yahudi. Tadi menunjukkan Yahudi lepas itu bukan lagi khusus pada Bani Israel, sudah ada orang luar yang memeluk agama Yahudi. Adapun kerajaan Yahuda yang menguasai Baitul Maqdis bertahan selama 362 tahun sahaja. 362 tahun, kemudian jatuh di bawah pentaklukan Firaun Mesir pada tahun 603 sebelum Masihi. 603 sebelum Masihi. Kemudian datang pemerintah pemerintah kota Babylon, iaitu Bukhtanasar. Orang putih kata Nebuchadnezzar, yang masyhur sebagai Nebuchadnezzar itu, dia telah mengalahkan kerajaan Yahuda, di mana peristiwa ini berlaku pada sekitar tahun 586 sebelum Masihi. 586 sebelum Masihi, maka ketika itu dipanggil sebagai tawanan Babil. Tawanan Babil ni maknanya musnahlah kerajaan Bani Israel buat selama-lamanya ila abadil abidin. Di mana selepas jatuhnya kerajaan ni, mereka tak pernah lagi ada kerajaan. Di mana mereka ditawan bawa balik oleh Nebuchadnezzar ke Babylon. Bawa balik ke Babylon. Kemudian kerajaan Babylon jatuh pula di tangan Maharaja Farsi Cyrus pada tahun 538 sebelum Masihi. 538 Masihi, dan Cyrus ini dikatakan dia memeluk agama Yahudi. Cyrus ni memeluk agama Yahudi, dan dia hantar balik orang Israel balik ke Urushalim, Jerusalem lah, kan, balik ke Baitul Maqdis. Dan kerajaan Farsi berterusan sampai tahun 332 sebelum Masihi. Kemudian datanglah Alexander the Great, Alexander of Macedonia, lalu menakluk pula kerajaan Farsi seperti yang kita tahu dalam sejarah dunia. Dan orang Yahudi terpaksa pula hidup di bawah pemerintahan orang-orang Farsi, orang-orang Macedonia, orang Greek. Kemudian datang Pompey, panglima Pompey daripada Rom tahun 64 sebelum Masihi, dan menggulingkan pula kerajaan Yunani, kerajaan Greek, dan naiknya Empire Rom. Jadi Yahudi hidup pula di bawah pemerintahan orang Rom, dan di zaman pemerintahan Rom inilah Allah Ta'ala utuskan kepada mereka Isa alaihi salatu wassalam. Lalu mereka buat apa yang mereka buat kepada Isa alaihi salatu wassalam. Dan pada tahun 70 Masihi, selepas Nabi Isa wafat, maknanya 70 tahun Masihi, Nabi Isa dikatakan menurut di kitab mereka berdakwah selama 3 tahun. Maknanya 3 Masihi Nabi Isa diangkat ke langit, mengikut dia punya sejarah lah. Ini termasuk dalam bab-bab macam ni, kita kata ini yang Nabi sebut dalam hadis, hadithu an Bani Israel wala haraj. Ceritalah daripada Bani Israel tanpa rasa susah hati. Nabi kata la tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Jangan benarkan mereka, jangan dustakan. Dengar sudah. Kan? Nak percaya bulat-bulat pun tak boleh. Nak kata mereka bohong bulat-bulat pun takut lagi betul pula benda tu. Kan? Jadi apa yang mereka sebut lagi tak mereka ni, kecuali nampak bohong betul lah. Ada part-part yang nampak bohong sangat. Contoh macam dia kata jumlah mereka yang keluar daripada Mesir masa kena ligan dengan Firaun 2 juta orang. 2 juta mana nak boleh ni? Nak seberang laut dalam malam-malam gelap. Dalam Quran Tuhan kata la syirzimat inna haula ila syirzimatun qalilun. Firaun kata depa ni golongan sikit je. Kan? Ulama tafsir yang ambil riwayat daripada Bani Israel yang dahulu, depa sebut 6,000 je. 6,000 orang. Dan Firaun jumlah dia puluh-puluh ribu tentera dia. Dia bagi dia 6,000 tu sikit lah. Tapi Bani Israel up lagi, top up lagi 2 juta. Sebab dia kata 6,000 ni tak masuk Bani Lawi. 6,000 ni hanya orang lelaki, tak masuk perempuan yang kanak-kanak, kuda, ayam, itik. Kan? Bawa semua. Barang-barang emas lagi. Ini kita kata nampak tak logik lah. Kan? Tak logik sangat. Dan benda ni bukan kita yang kata tak logik, bahkan ulama-ulama tafsir Bible pun tolak. Kan? Sebab tu dalam komentar Bible oleh Cambridge pun depa kata benda ni karut. Salah. Baik.
Kemudian pada tahun 70 Masihi, Maharaja Titus telah mengenakan satu hukuman yang berat kerana Bani Israel telah membuat demonstrasi memberontak kepada kerajaan Rom, macam biasalah perangai Yahudi. Maka mereka dikenakan hukuman, dimusnahkan haikal ataupun rumah ibadat daripada Baitul Maqdis. Dan dan ini adalah kemusnahan yang kedua. Yang pertama tadi zaman Nebukadnezar, di mana datang Nebukadnezar dan telah memusnahkan rumah ibadat mereka. Itu adalah hukuman bagi mereka kerana mereka sebelum datang Nebukadnezar, mereka buat apa? Mereka bunuh Nabi Yahya. Kan? Mereka bunuh Nabi Yahya. Dan mereka bunuh banyak Nabi-Nabi sebelum tu, mereka bunuh. Kan? Datang Nabi Isa alaihissalam, datang juga kerajaan Rom. Kemudiannya dari zaman Rom datang Nabi Isa, mereka pakat dengan orang Rom untuk bunuh Nabi Isa, tapi dia pun tak berjaya lah. Jadi pada zaman Maharaja Titus dimusnahkan sekali lagi rumah ibadat mereka di Baitul Maqdis pada tahun 70 Masihi. Dan datang Maharaja Adrian pada 135 Masihi. Dia musnahkan lagi sekali haikal tersebut, rumah ibadat mereka, dan dia bina tempat itu tempat penyembahan ibadat bagi dewa Jupiter, menggantikan rumah ibadat untuk Allah Azza wa Jal. Dan dia larang orang Yahudi masuk balik ke dalam kota Urushalim, kota Jerusalem. Kemudian dia benarkan mereka balik ke Jerusalem, Baitul Maqdis ni 1 tahun sehari sahaja. Mereka akan berdiri di satu tembok yang dia buat, yang memisahkan mereka daripada masuk ke kota tersebut, dinamakan sebagai Haitul Mabka, the Wailing Wall. Sampai sekarang lah Yahudi duk pergi meratap dekat Wailing Wall. Kan? Ini benda ni berlaku pada tahun lebih kurang bermula pada 135 Masihi, selepas Nabi Isa AS diangkat ke langit. Jadi mereka pun berseraklah di atas muka bumi, sehinggalah mereka pada zaman sekarang ni mereka cuba nak tubuhkan balik kerajaan mereka di kita kata di Israel ataupun di Baitul Maqdis, di Urushalim, Jerusalem. Baik, itu secara ringkas berkenaan dengan sejarah bangsa Yahudi. Dan agama Yahudi bukan lagi jadi orang Yahudi ni bukan lagi suci keturunan mereka. Mereka pun dah bercampur-campur dengan pelbagai bangsa. Sudah tentulah masa mereka duduk di Iran, masalahnya di Parsi, ada Maharaja Parsi Cyrus ni dikatakan memeluk agama mereka. Dan agama Yahudi juga dianuti oleh satu golongan yang duduk dia panggil Yahud Khazar. Yahud Khazar ni adalah orang Yahudi yang bukan bangsa Yahudi, yang duduk di kawasan Laut Caspian dekat Rusia. Bangsa Rusia. Mereka ni juga masuk Yahudi, lebih kurang sekitar kurun ke-10, kurun ke-9 Masihi. Kurun ke-9 Masihi dikatakan semua orang-orang Khazar, orang Rusia di Laut Caspian ini telah memeluk agama Yahudi. Jadi mereka ni bukan lagi Yahudi yang asal. Jadi ada di kalangan mereka tu Bani Israel yang asal, tapi yang asal pun bukan bermakna memang mak pak dia, tok nenek dia semua Israel, tak. Boleh jadi ada nenek moyang dia tu yang bukan Israel, yang masuk agama Yahudi, kahwin dengan tok nenek moyang dia ke, kan. Maksudnya dia pun taklah sesuci seperti yang mereka dakwah. Orang Yahudi hari ni dia dakwah kata dialah satu-satunya bangsa dalam dunia ni yang suci, tak bercampur dengan bangsa lain keturunan dia. Dan ini dakwaan yang begitu kadzib. Sangat-sangat dusta. Baik. Terus ya. Satu golongan ialah mereka yang zaman Nabi Musa AS yang beriman dengan Nabi Musa, ataupun yang terus beramal dengan ajaran Nabi Musa AS sampai datang zaman Nabi Isa AS dan mereka beriman dengan Isa AS. Itulah Yahudi yang disebutkan selamat di akhirat. Dan demikian jugalah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Barang siapa ya di kalangan mereka yang beriman dengan hari akhirat, wa amila salihan,
dan beramal salih, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka mereka tak rasa takut dan tak rasa sedih. Mereka ini adalah mereka yang berpegang dengan ajaran asal Nabi mereka. Dan bila datang Nabi yang baru memansuhkan ajaran Nabi mereka yang lama, mereka ikut pula ajaran Nabi tersebut. Baik, hari ini kita nak bincangkan masalah yang masuk dalam isu orang Yahudi ini, iaitulah kitab mereka. Orang Yahudi seperti yang kita sedia maklum, mereka beriman dengan kitab yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang dinamakan sebagai At-Taurah. At-Taurah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi kita Nabi Musa alaihi salatu wassalam kalimullah, kitab, Al-Kitab yang dinamakan sebagai At-Taurah. Dinamakan sebagai At-Taurah. Jadi Yahudi ni dia percaya kepada kitab Taurah dan kitab-kitab yang dihubungkan dengan Taurat, iaitulah Asfarul Anbiya, kitab-kitab Nabi-Nabi yang mereka kata Nabi mereka datang selepas Musa alaihi salam, seperti Hazqiyal, Habquq, Malachi dan lain-lain lah. Dan Asfar Al-Hikmah dan sifir-sifir hikmah, kitab-kitab hikmah yang mengandungi doa-doa, qasidah-qasidah, nasyid-nasyid seperti Nasyidul Insyad, Song of Songs, Mazmur. Ini adalah kitab yang mereka percaya. Ini mereka berpegang dengan Old Testament sahaja. Secara mudahnya Yahudi, kalau kita ambil Bible tu, dia New Testament tu dia tolak. Dia hanya ambil dekat Old Testament sahaja. Jadi mereka, orang Yahudi, dia ada kitab dia tak pakailah Bible tu. Dia kitab dia dicetak khas, dia panggil Tanakh. Tanakh. Jadi orang Yahudi, kitab mereka nama dia Tanakh. Tanakh. Kalau pergi dekat Kinokuniya ada jual Tanakh. Isi kandungan dia lebih kurang macam Old Testament lah naknya, tapi adalah beberapa part yang mereka tak apa nak sama. Baik. Jadi Yahudi percaya dengan kitab mereka nama dia Tanakh. Tanakh ni maksudnya gabungan pada 3 jenis kitab, iaitulah Taurah yang mereka sebut sebagai Pentateuch. Pentateuch ni maknanya kitab yang 5. Kitab yang 5. Pentateuch maknanya kitab 5, yakni Taurat yang 5. Taurat ni apa dia? Taurat ni merangkumi yang pertama Sifir Takwin. Sifir Takwin, Genesis. Selepas tu Exodus, Sifir Khuruj. Kemudian Levi, Sifir Lawiyin. Kemudian Sifir Adad, Numbers. Kemudian Sifir Tathniyah, Deuteronomy. Jadi 5 sifir yang awal ini, kitab yang awal dalam Old Testament. Kalau kita buka Old Testament tu, yang awal tu Genesis sampai Deuteronomy tu, itu adalah dinamakan sebagai Taurah ataupun Torah oleh orang Yahudi. Dan dia katakan inilah dia 5 kitab yang diturunkan kepada Musa alaihi salam. Betul tak betul, kita tengok. Kan? Nampak gaya macam tak apa nak betul. Kan? Tapi depa kata hak tu lah, depa kata hak ni lah. Hak yang Musa naik pergi atas bukit tu, turun nak ni. Kan? 5 sifir ni, 5 kitab ni. Lepas tu depa tambah lagi kitab-kitab yang lain. Ditambah juga bagi mereka kitab-kitab yang disebut sebagai Asfarul Anbiya. Asfarul Anbiya ini merangkumi dia adalah sifir Asfarul Anbiya yang disebut sebagai Katbu'im. Katbu'im ni maknanya kitab ataupun kutub Asfarul Anbiya. Dan kitab dia panggil Navu'im. Navu'im maksudnya yang pertama, Navu'im dengan Katbu'im. Dia ada tadi Pentateuch, Taurah yang 5, Tanakh. Kemudian Nun ni Nabu'im. Nabu'im maknanya kitab Nabi-Nabi. Kitab Nabi-Nabi datang lepas Musa AS. Nabu'im, Nun. Lepas tu dia ada hujung sekali Kaf. Cuma Kaf di hujung Ibrani sebut Kha. Dia asalnya Tanakh lah. Tapi disebabkan dia di hujung, orang bahasa Hebrew sebut Tanakh. Jadi gitu kan. Jadi disebut Tanakh. Tapi ejaan asalnya Kaf di hujung.
Iaitulah merujuk kepada katbu'im. Katbu'im maknanya kutub. Kutub. Okey, kutub. Dia im ataupun ya mim di belakang itu dalam bahasa Ibrani itu menunjuk pada jamak ataupun ta'zim. Macam ilah dia panggil Elohim. Im di belakang itu maknanya macam Allah Ta'ala guna nahnu lah untuk ta'zim, membesarkan diri ataupun merujuk kepada jamak. Macam nama Nabi Muhammad dalam sifir Nasyidul Insya' dia kata Muhammadim. Muhammadim maknanya kathirul hamd, yang banyak dipuji. Jadi Muhammad lah, kan? Baik. Jadi dia ada sifir. Sifir maknanya kitab. Kama thalil himari yahmiluna asfara. Jamak dia asfar. Jadi yang pertama dia kata asfar at-Taurah, 5 tadi. Sifir Takwin, Genesis. Sifir Khuruj, Exodus. Sifir Lawiyin, Levi. Sifir Adad, Numbers. Dan sifir Tathniyah, Deuteronomy. Kemudian dia ada Asfarul Anbiya. Asfarul Anbiya, kitab-kitab Nabi-Nabi ini dia merangkumi, dia kata Al-Anbiya iaitulah sifir Yashu', sifir Qudah, dan sifir Samuel Al-Awwal. Samuel yang pertama. Samuel yang kedua, Al-Thani. Al-Mulukul Awwal, Al-Mulukul Thani. Sifir raja-raja yang pertama dan yang kedua. Kings, dia bagi kings kan. Kemudian Ish'iyah, Armiyah, Hazqiyal. Dan sifir Anbiya yang 12 yang dianggap sebagai nabi-nabi, 12 orang nabi yang kecil, iaitulah Hawsha', Yu'il, Amus, Ubidiyah, Yunus, Mikha, Nahum, Habquq, Safniyah, Hijji, Zakaria dan Malakhi. Ini adalah sifir nabi-nabi. Kemudian datang Katbu'im, ialah kitab yang berbentuk nasyid-nasyid, doa-doa, qasidah-qasidah yang mereka baca dan menyanyi dalam rumah ibadat mereka. Sepertilah, iaitulah sifir Al-Amthal, sifir Ayyub, sifir Nasyidul Insyad, Song of Songs, Al-Jami'ah, Ra'uth, Marathi, Esther, Daniel, Izra, Nahmiyah, Al-Akhbarul Awwal wal-Akhbarul Thani. Ini adalah dia punya kitab-kitab yang mereka pegang, iaitu 5. Dan dia ni pembahagian orang Yahudi. Orang Nasrani kita akan sebut nanti dia bahagi cara lain pula. Orang Nasrani dia bahagi ikut cara lain. Dan ni orang Yahudi dia bahagi kitab dia macam ni. Baik. Jadi kitab ini dah dinamakan sebagai Tanakh yang menjadi asas bagi orang Yahudi. Kitab yang dianggap kitab muqaddas, yang dianggap kitab ni munazzal, diturunkan oleh Allah Azza wa Jal. Mula-mula kepada Musa AS, kemudian kepada Nabi-Nabi yang datang selepas Musa, seperti Yusha' bin Nun, seperti Hawsha', seperti Abudiyah, seperti Aramiyah dan lain-lain lah Nabi-Nabi yang mereka sebut, Hazqiyal, Habquq, Daniel, Izra, Nahmiyah, Malakhi, Hijji. Semua Nabi-Nabi yang mereka datang lepas Musa, mereka anggap sebagai Nabi ini. Mereka kata inilah wahyu yang turunkan kepada mereka, dihimpunkan dalam kitab, mereka namakan sebagai Tanakh. Sebagai Tanakh. Okey. Jadi, apa makna Taurah? Dalam Quran, Allah Ta'ala cerita Nabi Musa AS dapat kitab nama dia Taurah. Allah turunkan kitab Taurah. Dan Nabi kata Allah tulis Taurat dengan tangan dia sendiri. Kan? Nabi Adam kata kepada Musa, wa kataba laka Taurata biyadih. Allah tulis kepadamu, wahai Musa, Taurat dengan tangan dia sendiri. Taurat ni hebat kitab ni. Tuhan tulis dengan tangan dia sendiri. Bukan kitab yang main-main. Jadi Taurah, kalau kita lihat dalam Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatkan Taurah yang datang dalam Quran, 9 tempat dalam Quran. Yang pertama dalam surah Ali Imran ayat 65. Allah Ta'ala kata, ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'dih afala ta'qilun. Wahai ahli kitab, kenapa kamu berdebat tentang Ibrahim sedangkan Taurat dan Injil belum diturunkan melainkan selepas dia? Maknanya Taurat dan Injil datang selepas Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Musa datang lepas Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala kata, kullu ta'ami kana hillan li bani Israel illa ma harrama Israel ala nafsih min qabli an tunazzala Taurah.
semua makanan halal untuk Bani Israel, kecuali yang Israel sendiri haramkan bagi diri dia sebelum diturunkan Taurah. Yang ni bila datang Taurah, maka Taurah adalah syariat Bani Israel. Allah Ta'ala kata kepada orang Bani Israel, walau annahum aqamu at-taurata wal-injila wama unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Jikalau mereka benar-benar menegakkan undang-undang Taurat dan Injil, mereka akan makan daripada atas kepala mereka dan daripada bawah kaki mereka. Kami akan turunkan kepada mereka rezeki yang melimpah ruah. Tapi mereka tak buat benda tu. Minhum ummatun muqtasidah wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun. Di kalangan mereka ada golongan yang ikut ajaran, tapi banyak daripada mereka yang tak ikut, buat amalan yang keji. Ini dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-66. Dalam ayat 68 surah Al-Ma'idah, Allah Ta'ala kata apa? Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimu at-taurata wal-injil wama unzila ilaikum min rabbikum وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 68, Allah Ta'ala kata, wahai ahli kitab, kamu ni tak ada apa-apa. Lastum ala syai', kamu tidak ada agama. Hatta tuqimu Taurah, sehinggalah kamu menegakkan undang-undang Taurat, wal Injil dan Injil. Dan apa yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu, yakni Al-Quran dan segala syariat yang datang daripada Tuhan, barulah kamu ini dianggap sebagai orang yang beriman. Allah Ta'ala kata, apa yang kami turunkan kepada kamu, wahai Muhammad, akan membuat mereka lebih jahat lagi. Jadi dia tengok turunnya Quran, dia pun akan lebih jahat. Sebab apa? Yalah, lebih jahat lah. 3 hukum dia pun tak buat. Datang Taurat, tinggal Taurat. Datang Injil, tinggal Injil. Dah datang Quran, tinggal juga. 3 kitab, semuanya tak muat amal. Kan? Jadi makin jahat lah. Dan bertambah kafir. Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Janganlah kamu rasa susah hati terhadap orang-orang kafir. Allah sebut dalam suratul A'raf ayat ke-157. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Mereka orang yang beriman itu siapa? Yang mengikut Rasul Nabi yang ummi, yang tidak tahu baca dan tulis, yang mereka dapati namanya tertulis di sisi mereka dalam Taurah dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf, Nabi tersebut mengajak mereka buat benda ma'ruf. Wa yanhahum 'anil munkar, mencegah mereka daripada benda munkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Dan Nabi itu akan menghilangkan segala bebanan dan belenggu yang ada atas pada mereka. Nabi itu datang membawa syariat yang memansuhkan syariat Musa dan Isa. Falladzina amanu bih, dan mereka yang beriman, maka mereka yang beriman dengan Nabi tersebut, wa azzaruh, dan memulia dan menguatkan dakwahnya, wa nasaruh, dan membela ajarannya, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah, dan mengikut cahaya petunjuk Al-Quran dan Sunnah yang diturunkan kepadanya, ulaika humul muflihun. Itulah orang yang berjaya. Jadi orang cerita Taurat ni dah bagi tahu mereka tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sifatkan Taurat sebagai kitab yang fiha hukmullah, dalamnya ada hukum Allah. Allah Ta'ala kata dalam suratul Ma'idah ayat ke-43, wa kaifa yuhakkimunaka wa 'indahumut Tauratu fiha hukmullah. Bagaimana mereka datang kepada kamu wahai Muhammad untuk jadikan kamu sebagai hakim dalam kes 2 orang Yahudi yang berzina, sedangkan pada mereka ada Taurah fiha hukmullah. Allah namakan hukum rejam yang ada dalam Taurah ini sebagai hukmullah, hukum Allah, bukan syariat Yahudi. Ada orang tak mahu hukum rejam, dia kata ni apa ni syariat Yahudi. Ada. Allah namakan hukum rejam penzina muhsan
yang tertulis dalam Taurat hukmullah, hukum Allah. Wa kaifa yuhakkimunaka wa 'indahumut Taurata fiha hukmullah. Yang dalam Taurat itu ada hukum Allah. Thumma yatawallawna min ba'di dhalik. Kemudian mereka berpaling daripada itu. Wa ma ulaika bil mu'minin. Mereka ni bukan orang beriman, wahai Muhammad. Mereka tak beriman dengan kitab mereka. Mereka ubah. Dan Allah sifatkan Taurat ini sebagai hudan wa nur, hidayah dan cahaya petunjuk. Allah Ta'ala kata dalam suratul Ma'idah ayat ke-44. Suratul Ma'idah ayat ke-44. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Sesungguhnya kami Allah Azza wa Jal menurunkan Taurat. Dalamnya ada hidayah, petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Para nabi-nabi yang beriman, yang menyerah diri kepada Allah, berhukum dengannya terhadap orang-orang Yahudi. Warrabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfidhu min kitabillah. Bimastuhfidhu min kitabillah. Dan demikian juga berhukum dengan hukum Taurat ini ar-rabbaniyun, rabai-rabai Yahudi, ulama-ulama mereka, wal ahbar, pendeta-pendeta mereka, bimastuhfidhu, dengan apa yang mereka disuruh oleh Allah untuk jaga. Tapi ini Taurat ni Allah dah serah kat mereka suruh jaga. Beza dengan Quran. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Quran dengan sunnah Allah jaga. Tapi Taurat bimastuhfidhu min kitabillah, daripada apa yang mereka disuruh untuk jaga daripada kitab Allah. Wa kanu alaihi syuhada, dan mereka lah yang menjadi saksi terhadap kitab tersebut. Tapi Quran tak. Allah yang jadi saksi bagi Quran. Allah yang jadi saksi bagi Quran. Dan Allah sifatkan dalam Taurat ni ada hukum hakam. Dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-45, Allah Ta'ala kata apa? وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Dan kami tuliskan dalam Taurat itu padanya bahawa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan pada luka itu ada qisas. Jadi ada hukum. Ada hukum qisas. Hukum jinayah dalam Taurat, ada hukum rejam dalam Taurat. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun lah. Barang siapa yang bayar diat lebih ataupun ganti rugi lebih, maka ia adalah kafarah. Maka barang siapa tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia orang yang zalim. Dan Allah jelaskan pula bahawa diutuskan Nabi Isa alaihi salam untuk membenarkan Taurat. Dan kata apa dalam surah Al-Ma'idah ayat 46? Dalam surah Al-Ma'idah ayat 46 Allah Ta'ala kata, وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ. Dan kami ikutkan selepas Nabi Musa itu dan Nabi-Nabi selepasnya itu, dengan kami utuskan pula kepada mereka Isa anak Maryam, yang mana dia itu membenarkan apa yang datang sebelumnya daripada Taurat. Jadi dia datang untuk menegaskan hukum Taurat. Wa atainahul injil, dan kami bagi pula kepada Isa Injil untuk kuatkan Taurat. Fi hudan wa nur, pada Injil ada petunjuk dan cahaya. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah, dan Injil itu untuk membenarkan apa yang ada dalam Taurat. Wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin, dan petunjuk dan pemberi ingatan kepada orang yang bertakwa. Jadi ini adalah sebuah sedikit yang Quran cerita pasal Taurat, bahawa dia kitab Allah yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita, kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kalimullah. Dibenarkan pula, dikuatkan Taurat ini dengan datangnya Isa, itu dibawa pula Injil.
Dan Injil pun kita akan cerita nanti sampai orang Nasrani lagi hilang terus. Tak tahu di mana. Kan? Paling kurang orang Yahudi kalau kita sebut Taurat, dia boleh tunjuk juga. Inilah Taurat, dia kata. Tanakh. Kan? Tanya orang Nasrani, mana Injil yang Nabi Isa bawa? Man? Tak ada. Tak ada, tak ada. Tak ada. Yang ada yang kami tahu Injil Markus, Luka, Yohanna, Mata. Injil Isa tak tahu. Hilang. Jadi tapi dalam Quran Allah cerita memang kitab ni semua memang ada. Kitab-kitab ni semua ada. Taurah, Injil dan ada juga Al-Quran. Baik. Jadi itu Taurah dalam Al-Quran. Yang dimaksudkan dengan Taurah, dia katakan Taurah ni maksudnya kalimah Ibrani, maksudnya Asy-Syari'ah ataupun An-Namus. Jadi Taurat ni adalah syariah ataupun namus. Namus ni syariah lah di sisi bahasa orang Ibrani. Tetapi yang kita tahu Taurat yang ada sekarang di tangan orang Yahudi ialah yang kita sebut tadilah. Sifir Musa yang 5, Pentateuch, iaitulah sifir Takwin, Genesis, sifir Khuruj, Exodus, sifir Lawiyin, Levi, sifir Adad ataupun Numbers, sifir Tathniyah. 5. Kemudian dia tambah dengan Asfarul Anbiya, kitab-kitab Nabi yang datang selepas Musa, iaitulah Yashu', Qudah, Samuil al-Awwal, Samuil al-Thani, Al-Muluk al-Awwal wal-Muluk al-Thani, Ish'iyah, Armiyah, Hazqiyal, Hausha', Yu'il, Amus, Abudia, Yunus, Mikha, Nahum, Habqub, Safniyah, Hijji, Zakaria, Malakhi. Kemudian ada sifir dinamakan Nabu'im. Nabu'im, Nabi-Nabi tadi, Katbu'im, sifir-sifir yang membentuk nasyid-nasyid, doa-doa, nyanyi-nyanyian, qasidah, Ra'uth, Marathi, Istir, Daniel, Izra, Nahmiyah, Akhbarul Awwal wal Akhbarul Thani. Ini adalah kitab yang orang Yahudi pakai sekarang. Selain daripada kitab ini, mereka ada kitab lebih besar dan lebih suci yang mereka namakan sebagai Talmud. Itu kita akan bincang nanti. Tapi bukan semua firqah Yahudi percaya Talmud juga. Ada Yahudi yang tak pegang dengan Talmud. Ada Yahudi yang tak pegang dengan Talmud. Baik. Kita nak melihat sejarah Taurat. Sejarah Taurat ni macam mana perkembangan Taurat ini dari segi tarikh dia. Kita orang Islam percaya Taurat ni diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam, kitab Allah Taala. Tetapi yang kita nak tahu bahawa macam mana sejarah Taurat ni sendiri menurut orang Yahudi. Apa dia buat cerita? Kan? Jadi Yahudi kata betul lah Musa bawa mai kitab. Dan Musa AS pertama dia berkata pasal Taurat ni, dia berkata Musa telah menulis semua hukum hakam yang diberi secara bertulis kepada dia dan hukum hakam yang diwahyukan kepada dia secara lisan. Jadi Musa tulis semua hukum hakam ni. Di mana dia kata dalam Exodus Ishah yang ke-24 faqrah yang ketiga. Dia berkata faja'a Musa wa haddatha asy-sya'ba bi jami'i aqwalir Rabb. Dan datanglah Musa, lalu dia menceritakan kepada sya'ab bangsa Israel semua kata-kata Tuhan. Wa jami'al ahkam, dan semua hukum hakam. Fa ajaba jami'u asy-sya'bi bi sautin wahidin wa qalu kullu al-aqwal allati takallama biha ar-Rabb naf'al. Dan semua Bani Israel mengaku kami akan buat semua hukum Tuhan. Fakataba Musa jami'a aqwalir Rabb. Dan Musa tulis semua kata-kata Tuhan. Okey. Dan mereka kata juga wa akhadha kitab al-ahd. Dan Musa bawa mai kitab al-ahd, kitab perjanjian. Perjanjian lama lah. Dikatakan daripada sini dia dapat nama perjanjian lama ni. Kitabul Ahd dalam sifir dalam sifir Khuruj, Exodus, faqrah Ishah yang ke-24 faqrah yang ketiga. Dia kata wa akhadha kitab al-ahd wa qara'a fi masami' asy-sya'b faqalu kullu ma takallama bihi ar-Rabb naf'al wa nasma'u lah. Dan Musa bawa mai kitabul ahdi dan dia baca kepada semua bangsa orang Bani Israel dengar. Dan dia berkata semua yang Tuhan suruh kami akan buat. Dan kami dengar dan kami taat. Ini dia berkata lah.
Tapi Allah Ta'ala cerita dalam Quran, dia berkata apa? Sami'na wa asayna. Kami dengar dan kami ingkar. Wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Hati mereka dah meresap dengan penyembahan sepatu anak lembu. Wal'iyadzubillah. Baik. Dan Musa menurut mereka telah memberikan syariat yang bertulis dengan tangan Allah Ta'ala sendiri, macam yang Nabi sebut dalam hadis bahawa Allah Ta'ala tulis dari kitab Taurat. Di dalam Sifir Khuruj juga, dalam Exodus Ishah yang ke-24 juga, Faqrah yang ke-12, dia kata, wa qala ar-rabbu li Musa is'ad ila al-jabal wa kun hunaka fa'u'tika lawhayil hijarah wasyari'ata wal wasiyyata allati katabtuha li ta'limihim. Naiklah kamu wahai Musa ke bukit Tur Sina. Di sana aku akan bagi kepada kamu 2 papan batu. 2 papan batu dan syariah dan wasiyah yang aku telah tulis untuk kamu ajar kepada mereka. Tadi macam kita maklumlah, Musa duduk di atas bukit 40 hari bercakap dengan Tuhan. Tadi dia bawa balik papan. Lauh, alwah. Dalam Quran sebut alwah. Dalam Sifir dia punya kata lauh, 2 aja. Tapi Quran sebut banyak alwah ni. Kalau 2 papan, mana nak muat Taurat yang begitu banyak? Kan? 2 papan batu. Dan memang riwayat dia kata dia 12 muka tulis. Kan? Tuhan tulis di atas Taurat. Dan Musa dengar pena Tuhan ketika mana sedang menulis, macam mana sabit dalam riwayat-riwayat Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik. Kemudian selepas 40 hari Musa balik, dalam Sifir Khuruj Faqrah Ishah yang ke-31, Faqrah yang ke-18, dia kata thumma a'ta Musa 'inda faraghihi minal kalami ma'ahu fi Jabal Sina lawhi syahadah lawhi hajar maktubaini bi'ismi illah. Kemudian Musa diberi, selepas dia habis bercakap dengan Tuhan, turun daripada bukit Tur Sina 2 papan syahadah, 2 papan batu yang tertulis dengan jari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tulis sendiri. Dan ini benarlah. Memang Allah Ta'ala tulis Taurat dengan, macam kata Nabi Adam AS, wa kataba lakat Taurata biyadih. Allah tulis Taurat dengan tangannya sendiri kepada kamu, wahai Musa. Kan? Dan menurut orang Yahudi, tapi jadi muskilah ada orang Yahudi ni, dia kata 2 papan yang Musa bawa balik ni, dia hanya mengandungi wasaya 10, wasiat yang 10. Jadi syariah, tadi kata lauhai hijarah wasyariah wal wasiyah. Mana lagi pergi hilang syariah dengan wasiyah? Kan? Dia kata hak tu syafahiyan. Jadi kami himpun, kami tulis balik. Okey? Tak apa, tu dia dakwah. Apa dia 10 wasiat tersebut yang disebut daripada dalam Sifir Khuruj, dalam Exodus Ishah yang ke-20, Faqrah ke-2 sampai 17. Tuhan kata, ana rabbu ilahuka alladhi akhrajaka min ardi Misr min baitil ubudiyyah la yakul laka alihatun ukhra amami. Akulah Tuhan Allah, sahaja Tuhan kamu yang telah mengeluarkan kamu daripada bumi Mesir, daripada perhambaan, maka janganlah ada Tuhan sembahan selain aku untuk kamu. La tasna' laka timthalan manhutan wala suratan ma mimma fis sama' min fawqi wa ma fil min fawqin wa ma fil ard min tahtin wa ma fil ma' min tahtil ard wala tasjud lahun wala ta'budhun. Jangan buat berhala, jangan sembah apa-apa selain daripada aku, Tuhan kata. Wasiat. La tantiq bismi rabbi ilahika batilan. Jangan cakap dusta atas nama Tuhan. Uzkur yawmas sabti lituqaddisah. Ingat hari Sabtu supaya kamu sucikan hari ini. Macam hari Jumaat untuk kita lah. Akrim abaka wa ummaka likai tatula ayyamuka alal ard. Buat baik pada mak ayah supaya panjang umur. La taqtul, jangan bunuh orang. La tazni, jangan berzina. La tasriq, jangan mencuri. La tashhad ala qaribika syahadat zur, jangan buat saksi palsu. La tashtahi baita qaribik, jangan nak ambil harta orang. Jangan ada rasa syahwat pun teringin nak apa yang orang lain ada. La tashtahim ra'ata qaribika wala 'abdih, jangan teringin nak rampas bini orang ataupun hamba sahaya orang lain. Wala syai'an mimma liqaribik, dan jangan makan harta orang dengan cara batil. Ini wasiat yang 10.
Takkan 10 hukum dia Musa bawa balik. Mesti banyak lagi kan. Ini persoalan. Timbul persoalan. Mana api lagi hukum hakam yang lain? Takkanlah lawhil hijarah, dua papan batu yang besar tu, tulis 10 ni lah. Sikit sangat. Ini setengah muka surat tak sampai. Kan? Timbullah persoalan kan. Tulisan apa yang digunakan untuk oleh bahasa apa, bahasa Ibrani dan sebagainya. Bahasa Ibrani dengan bahasa Arab tulisan lebih kurang lah. Kan? Jadi dan kita tahu masa mana Musa pergi ke Bukit Tur Sina, Bani Israel telah menyembah anak patung lembu. Dan bila Musa balik, dia tengok kaum dia tengah yarqusuna haula al-ajl, dia tengah menari-nari di keliling anak lembu. Jadi Musa pun wa alqal alwah, dia campakkan, dalam Quran ceritalah, dia campakkan apa nama alwah tadi. Dan Yahudi kata bila lauh ni pecah, bila pecah saja papan ni, bila Musa campak tu pecah, Allah ganti balik 2 lagi papan yang baru. Tapi menurut sebahagian ulama Islam kata sebenarnya dia tak pecah semua, dia pecah sikit saja. Ataupun bahagian yang pecah itu adalah bahagian yang mansuh hukum dia. Kan? Ini yang ulama Islam katalah. Adapun orang Yahudi kata tak, papan tu pecah, Tuhan suruh naik sekali lagi, bagi papan yang baru. Dan Yahudi sebut pula bahawa Musa sebelum dia wafat, dia tulis Taurat dan dia bagi Taurat kepada pemegang tabut covenant, the Ark of Covenant. Jadi Musa sebelum dia wafat, dia tulis semua ni, dia bagi kepada pembawa tabut, pemegang tabut. Siapa dia pemegang tabut? Bani Lawi lah, Levi, the sons of Levi, keturunan Lawi, sebab keturunan Nabi Musa. Musa ibn Imran ibn Qahat ibn Lawi ibn Yaqub. Musa anak kepada Imran, anak kepada Qahat, anak kepada Lawi, anak kepada Yaqub. Jadi Musa daripada Sibtul Lawiyin, daripada kabilah Lawi ataupun Levi. Jadi hanya keturunan ini sahaja yang boleh menjadi padri, macam dia punya sistem kasta macam Hindu lah kan. Hanya Brahmin saja yang boleh jadi Sami. Jadi macam tu juga dalam Yahudi, hanya keturunan Levi sahaja yang boleh jadi pemegang tabut, yang menjadi rabai. Kan? Kemudian jadi Musa dalam Sifir Tathniyah Ishah yang ke-31 faqrah yang ke-9 dia kata, wa kataba Musa hadhihi at-Taurata wa sallamaha lil kahanata min bani Lawi hamil tabuti ahdi Rabb wa li jami'i shuyukh Israel. وأمرهم موسى قائلا في نهاية السبع السنين في ميعاد سنة البراء في عيد المظال حينما يجيء جميع إسرائيل لكي يظهروا أمام الرب إلهك في المكان الذي يختاره تقرأ هذه التوراة أمام كل إسرائيل في مسامعهم. Dia kata apa sini, dia kata, dan Musa menulis Taurat ini dan dia bagi kepada kahanah, pendeta-pendeta daripada Bani Lawi, pembawa tabut kotak perjanjian Tuhan, dan diserahkan kepada semua pemimpin-pemimpin Bani Israel. Dan Musa mengatakan pada penghujung 7 hari tahun ke-7 pada tahun Sanatul Bara'. Dia kata Sanatul Bara' ini ialah tahun ke-7 daripada tarikh Bani Israel masuk ke bumi yang suci, bumi bumi Palestin lah, di mana adalah tahun itu dinamakan sebagai tahun Al-Bara', yakni tahun mereka kena berehat. Ulang tahun ke-7 lepas mereka masuk ke bumi. Musa kata lepas aku mati ni, pada ulang tahun yang ke-7 kamu masuk ke bumi Mi'ad, ke Ardul Mi'ad, di mana pada tahun tu kamu dilarang buat apa-apa kerja. Setahun tu tak boleh buat apa-apa. Berehat. Tanda syukur kepada Tuhan, kamu kena bagi sedekah, bagi makan orang aja. Fi Eidil Mazal, pada hari raya khemah. Ini pada hari itu mereka semua kena keluar dan kena duduk dalam khemah. Macam kita wukuf di Arafah lah. Kan? Mereka kena pergi wukuf. Hinama yaji'u jami'u Israel likay yadhharu amama Rabbi ilahi. Ketika mana semua datang Israel untuk menzahirkan diri di hadapan Tuhan, menzahirkan perhambaan di tempat yang dia pilih, di tempat yang Tuhan pilih, hendaklah kamu baca. Musa pesan kepada pembawa tabut ni, hendaklah kamu baca Taurat ini pada semua Bani Israel. Biar mereka dengar. Nak peringat lah, nak peringat.
Kemudian Yahudi menulis dalam penutup sifir ini, dalam sifir tasniyah ishah yang ke-31 faqrah ke-24 juga, faqrah ke-24, ishah ke-31 faqrah ke-24, Musa kata apa? فَعِنْدَمَا كَمَّلَ مُوسَى كِتَابَةَ كَلِمَاتِ هَذِهِ التَّوْرَاةِ فِي كِتَابٍ إِلَى تَمَامِهَا أَمَرَ مُوسَى اللاويين حامل تابوت عهد الرب قائلا خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم ليكون هناك شاهدا عليكم لأني أنا عارف تمردكم. Musa kata apa? Musa kata, dia kata dalam kitab Deuteronomi ini, Tasniyah ni, ishah yang ke-31 faqrah ke-24, ketika mana Musa sempurna menulis Taurat ini dalam satu kitab, Musa suruh orang Lawiyin pembawa tabut berkata, ambillah kitab Taurat ini, letakkan dalam tabut kotak perjanjian Tuhan kamu, supaya ia menjadi saksi atas kamu, kerana aku sangat kenal, sangat tahu perangai kamu yang suka memberontak. Wa riqabakumus salbah, dan tegak degilnya kamu ini, kata Musa. Huwa dha wa ana hayy, ni aku tengah hidup, Musa kata. Ma'akumul yaum qad sirtum tuqawimuna ar-rabb, kamu telah pun melawan Tuhan. Fakam bil hari ba'da mauti, lepas aku mati macam mana kamu? Lagi teruk kamu akan sesat. Ni aku duk hidup, kamu duk lawan Tuhan dah. Bukan kita kata, mereka kata. Mereka kata dalam kitab mereka. Kan? Ini perangai Yahudi. Yang Musa kata yang mereka tulis. Yang ni Tuhan kekalkan. Banyak mereka ubah Taurat, ni tak ubah. Kan? Musa kata. Kan? Kata ni, aku duk hidup, kamu dah lawan Tuhan. Aku mati lagi teruk lah, Musa kata. Kemudian bubuh dalam tabut, dalam Ark of Covenant, kan? Di mana dalam tu dia berkata, itulah dalam Quran Allah Taala kata apa? Fihi baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Dalam tu ada kesan-kesan saki baki yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun. Ini keluarga Lawi. Baik. Kemudian dalam sifir Yashua, dia berkata, Yusha ibn Nun tulis lagi sekali Taurat ini di atas batu mazbah. Mazbah maknanya tempat mereka nak korban haiwan untuk Tuhan lah. Ya, tempat ibadat mereka, dalam rumah ibadat mereka, tempat yang paling tinggi mereka buat untuk korbankan haiwan ternakan pada hari yang disuruh Tuhan untuk korban. Jadi Yusha ibn Nun dia katakan dia pahat Taurat ini dekat batu tersebut. Mengikut kepada wasiat Musa alaihi salam. Ikut pada wasiat Musa alaihi salam. Kemudian selepas daripada cerita ni, selepas pada sifir Yusha, Ishah yang ke-8 faqrah yang ke-30, cerita pasal Taurat ni hilang. Dalam Old Testament tak sebut dah pasal Taurat. Kan? Tak cerita dah. Yang mereka cerita pasal tabut, kotak perjanjian itu. Bahawa pada zaman Nabi Samuel, macam yang Tuhan cerita dalam Quran, bahawa tabut itu berjaya dirampas oleh musuh mereka. Kan? Dalam hujung surah, dalam hujung juzuk yang kedua dalam surah Al-Baqarah, Tuhan cerita pasal idh qalu li nabiyyin lahu mub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Cerita pasal Talut tu. Kan? Dan Nabi Samuel masa tu alaihi salam adalah nabi mereka, yang dia ada qadhi yang terakhir pada bagi zaman pemerintahan Qudat. Maka tabut masa itu telah pun dirampas oleh musuh, dan sebab itulah Tuhan jadikan tanda Talut sebagai raja ialah ayyatikumut tabutu fihi baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah. Malaikat akan bawa tabut tu serah dekat Talut. Tanda Talut jadi raja tu yang dalam Quran cerita. Kan? Dalam perjanjian lama pun dia cerita macam tu jugalah. Dia kata bahawa pada zaman itu tabut telah hilang, dirampas oleh musuh, kemudian dikembalikan kepada mereka selepas 7 bulan. Dan mereka letak tabut tu dalam kampung nama Ya'arim. Kampung nama Ya'arim.
Ini disebut dalam sifir Samuil yang pertama, Ishah yang keempat, Faqrah yang ketiga dan selepasnya. Kemudian kekal di sana 20 hari. Kemudian Nabi Daud alaihi salam bawa tabut tersebut letak dalam khaymah. Khaymah. Kemudian datang zaman Nabi Musa alaihi salam 20 tahun tadi. Tabut itu duduk dekat qaryah Ya'arim tu 20 tahun zaman Talut. Datang zaman Nabi Daud AS jadi raja mereka. Nabi Daud pindahkan pula tabut itu, pergi duduk, dia buat satu khemah, tempat bumbung dan sebagainya di Jerusalem, Baitul Maqdis. Nabi Daud simpan dekat situ. Mai zaman Nabi Sulaiman AS, selepas Nabi Sulaiman bina haikal yang mereka dakwah haikal tu, maknanya masjid lah kan. Nabi Sulaiman letak dekat Qudusul Aqdas. Qudusul Aqdas ni maknanya kiblat lah, dekat mihrab. Di mana mereka menghadap tabut tu bila mereka nak semayang. Tetapi masa Sulaiman buka tabut itu, dia kata tidak ada dalam tabut itu kecuali lauhil hijarah. Hanya ada 2 papan batu yang menurut mereka dalam papan tu hanya ada wasiat yang 10 sahaja. Pi mana hak lain? Tak, musuh dah rampas kotak tu kan. Takkan dia simpan elok. Dan musuh ni orang kafir. Orang kafir yang tidak beriman dengan Allah Azza wa Jal, sedang nak musnahkan orang beriman. Jadi takkan dia simpan, dia tak buka tengok apa ada dalam kotak ni. Yang Bani Israel sayang sangat benda ni. Mesti dia buka kan. Sampai waktu tiap-tiap kali perang, mereka akan letak kotak di depan mereka. Kan? Maksudnya junjung semua kotak ni. Ada apa dalam kotak ni? Dia buka. Masa zaman Nabi Sulaiman buka, tak tengok ada lauhil hijarah sahaja. 2 papan batu yang ditulis dalam tu menurut mereka hanya ada wasiat yang 10 saja. Jadi mana pi syariah dengan wasiat? Yang lagi hukum hakam Taurat yang lain tu mana pi hilang? Tak ada. Kan? Selepas Nabi Sulaiman datang kerajaan Yarba'am dengan Rahba'am. Tadi kita cerita. Tetapi zaman Rahba'am, jadi Yarba'am ni memang murtad lah. Yarba'am ibn Nabat. Kerajaan Mamlakatu Israel Utara ni memang dah selesai dah. Memang dia pun dah kira murtad kan. Dah tak percaya pada Taurat, ubah kiblat. Dan kita akan sebut nanti, mereka ni ada Taurat versi mereka sendiri. Dia Taurat Samirah. Yahudi Samiri. Taurat lain pula. Kan? Jadi, ubah kiblat. Itu satu hal lah. Ini dah menunjukkan berlaku penyelewengan dalam Bani Israel. Yang kedua, kerajaan Mamlakat Yahuda. Kerajaan Yahuda yang di selatan. Yang menjaga Baitul Maqdis ni. Kerajaan Rahba'am sendiri telah berlaku penyelewengan. Di mana mereka sendiri cerita dalam sifir raja-raja yang pertama. Dalam Kings yang satu. Yang kalau dia buka tu dia tulis satu batu Kings. Kan? Yang tu Ishah yang ke-14, Faqrah yang ke-22. Dia kata, wa amila Yahuda syarra fi aynai Rabb. Dan bangsa Yahuda telah membuat jahat pada pandangan Tuhan. Tuhan murka dekat mereka. Wa agharuhu akthara min jami'i ma amila aba'uhum bi khatayahum allati akhta'u biha. Dan mereka telah membuat Tuhan marah lebih daripada nenek moyang mereka. Yahudi kata, Yahudi telah membuat Tuhan murka lebih teruk daripada nenek moyang mereka. Bukan kita kata, Yahudi kata. Jadi apa kata Yahudi? Yahudi kata, wa banau li anfusihim murtafa'atin wa ansaban. Mereka bina berhala. Jadi Rahba'am, bangsa Yahuda, sembah berhala. Dengan nas kitab mereka. Wa sawari ala kulli tallin murtafi' wa tahta kulli syajaratin khadra' wa kana aidan ma'bununa fil ard fa'alu hasba kulli arjasil umam allazina taradahumur rabbu min amami bani Israel. Mereka buat semua jenis dosa. Yang mana dosa itulah yang Tuhan telah hukum semua umat-umat selain pada Bani Israel. So, Bani Israel sekarang telah buat Tuhan murka. Tuhan marah. Wa fis sanatil khamisati lil malik Rahba'am. Pada tahun kelima pemerintahan Raja Rahba'am. Sa'ida Shishaq Malik Mesir. Datang Fir'aun Shishaq daripada Mesir ila Urushalim ke Jerusalem. Wa akhadha jami'a khazaini baitir Rabb. Dan dia rampas semua harta rumah Tuhan. Kata dalam rumah ibadat.
wa khazaini baitul malik, dan semua harta pembendaraan raja. Wa akhadha kull syai', dia rampas habis harta benda. Wa akhadha jami'a atras az-zahab allati 'amilaha Sulaiman, dan semua emas-emas yang dibawa oleh Nabi Sulaiman semua kena rampas dengan raja Mesir. Jadi maknanya Tuhan hukum mereka dengan datangnya bangsa luar serang mereka, dan mereka mengaku rumah ibadat mereka yang di situ dah tersimpannya Tabutul Ahd diserang dan dimusnahkan dan dirampas semua harta benda. Baik. Jadi sekarang ni hilanglah. Cerita Tabut pun hilang. Tadi cerita Taurat hilang lah, cerita Tabut pun hilang kali. Habis tak ada. Kan? Taurat pun hilang, Tabut pun hilang lagi sekali. Kemudian dia kata, pada zaman Raja Yushia, yang memerintah kerajaan Yahuda selepas Nabi Sulaiman 340 tahun. Bayangkan. Zaman Nabi Sulaiman tadi ni, buka tabut dah tak ada dah kecuali lawahil hijarah. Zaman Rahba'am, tahun kelima, ini 5 tahun lepas Nabi Sulaiman wafat, mereka dah kena serang dengan Fir'aun Mesir. Dan kena rampas habis harta benda, hilang dengan tabut-tabut sekali. Selepas itu, tahun 340 tahun selepas kewafatan Nabi Sulaiman. Sedikit sahaja sebelum penyerangan Nebuchadnezzar, sebelum Nebuchadnezzar datang tawan mereka, berlaku satu lagi kejadian di mana dikatakan pada zaman Raja Yushia ini mereka tiba-tiba duk tak mena-mena, tuk-tuk, tiba-tiba kan jumpa Taurat, magic show. Yang ni masalah. Ajib. Sebab Taurat tak ada siapa hafal. Ni persoalan. Habis tak kata ada orang hafal? Memang tak ada orang hafal. Sebab Tuhan tak jadikan orang hafal kitab dia kecuali Quran. Hanya Quran saja. Bal huwa ayatum bayyinat fi suduril ladzina utul ilm. Hanya Quran sahaja ayat yang jelas yang jadikan di dada-dada orang yang beriman, yang dapat ilmu. Adapun Taurat, Injil tak, dia tak dihafal. Dia dibaca dan ditulis sahaja. Jadi Taurat tak dihafal. Dan tak ada boleh siapa mana-mana rabai Yahudi maupun Pope Vatican yang boleh dakwa kata dia hafal Bible ataupun Tanakh. Kan? Tak ada bolehnya. Kan? Jadi pada tahun selepas berapa dekad apa kurun hilang Taurat dan Tabut, tiba-tiba satu orang padri nama Hilqiyah, dia tengah duduk kemas-kemas rumah ibadat pada zaman Raja Yushia, dia kata dia jumpa Sifrus Syariah, kitab syariah. Tu pun kitab syariah tu kitab apa kita pun tak tahu. Kod kitab fiqh macam kitab ulama-ulama aje kan. Kan? Dia tak naskah itu Taurat. Dia kata Sifrus Syariah. Tapi Yahudi kata inilah dia Taurat. Maka Raja Yushia pun seronok. Bukan kepalang lagi. Sebab dia kata dah lama dah bangsa Israel tak berikut hukum Tuhan. Dalalah dia apa? Orang Israel dah lama tak ikut hukum Tuhan. Pada tahun ke-18 pemerintahan Raja Yushia, Raja menghantar Shafan ibn Asliyah ibn Mashlam, tukang jurutulis dia, ke rumah Tuhan, berkata, pergilah kamu berjumpa dengan Hilqiyah, padri. Maka kamu hitung segala perak yang masuk ke rumah Tuhan yang telah dihimpunkan oleh penjaga pintu daripada Bani Israel. Lalu diserahkan kepada amil yang diserahkan untuk menjaga urusan rumah Tuhan. Disuruh nak kira ni duit zakat berapa banyak masuk ni, kan? Maka berkatalah Hilqiyah, ketua kahin yang paling besar, kepada Shafan, aku telah jumpa sifir syariah di rumah Tuhan. Dan Hilqiyah bagi sifir tersebut kepada Shafan. Dan Shafan bawa kepada raja. Dan raja kata kepada Shafan, dan Shafan kata kepada raja, beritahu raja, ni Hilqiyah bagi kepada aku sifir. Dan Shafan baca sifir tersebut di hadapan raja. Bila raja dengar kalimah sifir syariah itu, dia pun koyak baju dia dan memerintahkan Hilqiyah al-Kahin dan wa Ukhayqam bin Shafan, berkata,
idhabu is'alur rabba li ajli, pergilah kamu tanya Tuhan kerana aku, dan untuk bangsa Yahuda, dan untuk semua orang Yahuda. Min jihati kalami hadha sifir ladhi wujud, berkenaan dengan sifir yang dijumpa ini, kerana sangat besarlah murka Tuhan ke atas kita, kerana nenek moyang kita tidak lagi dengar cakap Tuhan, tidak lagi patuh kepada hukum Tuhan dalam sifir ini, untuk mereka buat mengikut undang-undang. Ini disebut dalam sifir Raja-Raja yang kedua, 2 Kings. Ishah ke-22, faqrah 8 sampai 13. Kemudian pada Ishah yang ke-23, faqrah ke-102, dia kata, maka raja pun himpun semua ketua-ketua kerajaan Yahuda dan Urushalim, dan raja naik ke rumah Tuhan, dan semua orang-orang laki-laki Yahuda dan semua penduduk Urushalim bersama dengan baginda, dan para ulama-ulama dan nabi-nabi dan semua bangsa daripada yang kecil sampai yang besar, dan dibacalah kepada mereka sifir syariah yang dijumpai di rumah Tuhan. Tiba-tiba tuk tak mana, tiba-tiba jumpa. Kita kata ni satu benda yang tak masuk akal. Macam mana boleh jumpa tiba-tiba? Takkanlah Halqiyah tu seorang saya duduk kemas rumah tu selama ni. Kan orang lain tak jumpa, dia jumpa. Kan? Besar kemungkinan tu Halqiyah tu tulis sendirilah. Irda'an lil malik, untuk mendapat kurnia daripada raja. Sebab Raja Yushia ni disifatkan sebagai seorang yang alim, yang warak. Dia sangat sedih sebab rakyat dia tak ikut cakap Tuhan. Dah lama dah Bani Israel tinggal hukum Tuhan. Jadi padri ni pun fikir macam mana kesian kat raja ni. Jadi dia pun tulis kitab, dia kata nah, ni dia Taurat, buatlah. Raja pun sukalah, kan? Jadi buatlah hukum yang entah apa-apa ni. Selepas itu tahun 586 macam kita sebut tadi, sebelum Masihi, datanglah Bukhtunasar serang mereka dan bawa balik ke Babylon. Dan mereka ditawan di sana. Dan mereka hanya dihantar balik pada zaman Raja Cyrus. Balik ke Urushalim, ke Jerusalem. Masa balik Jerusalem ni lah, tiba-tiba muncul satu orang nama Ezra. Dikatakan dialah yang telah menulis balik Taurat. Kan? Di mana dia kata dalam sifir Nahmiyah, dalam sifir Ezra, Ezra ni yang telah menulis hukum syariat ni. Dan dalam sifir Nahmiyah Ishah yang ke-8, faqrah yang pertama sampai yang ketiga, dia kata, ijtama'a kullu sya'bi karajulin wahidin ila sahati allati amama babil ma' wa qalu li'izra al-katib an ya'ti bi sifri syari'ati Musa allati amara biha ar-Rabb Israel. Fa'ata Izra al-katib bi syari'ati amama al-jama'ati min ar-rijali wan nisa' wa kullun fahimun ma yasma'u fil yawm al-awwal min ash-shahr as-sabi' وقرأ منها أمام الساحة التي أمام باب الماء من الصباح إلى نصف النهار أمام الرجال والنساء والفاهمين وكانت آذان كل الشعب نحو سفر الشريعة. Dia kata apa? Dia kata maka semua bangsa Yahuda ni berhimpunlah, mereka bersatu hati di depan pintu air. Mereka berkata kepada Ezra yang menulis ni, bawalah sifir syariah Musa yang Tuhan suruh untuk orang Israel beramal dengannya. Maka Ezra bawalah sifir syariah di hadapan semua lelaki, wanita dan semuanya faham apa yang dibaca pada hari pertama daripada bulan ke-7, dan dibacakan di hadapan dataran, di hadapan pintu air daripada pagi sampai dah tengah hari. Di hadapan lelaki dan wanita, semuanya faham dan semuanya mendengar dengan teliti sifir syariah ni. Kononnya lah. Konon. Kan? Jadi maknanya, menurut mereka, Ezra ni lah yang telah menulis balik sifir tersebut. Jadi sifir tersebut, sifir yang tulis oleh Ezra ni, ada beberapa persoalan. Macam mana Ezra ni boleh tulis balik? Kan? Ini satu lagi muskilah. Mana Ezra ni dia boleh tahu sifir syariah Musa, Taurat Musa yang begitu tebal ini, yang begitu banyak ini, kan? Sedangkan mereka sendiri telah
hilang amalan kitabnya begitu lama. Kemudian kalau kita merujuk Ezra ni, dia kata Yahudi ketika itu terlalu mengangkat kedudukan Raja Cyrus, Raja Parsi ni. Di mana dalam Sifir Isy'ia dia kata, "Hakadha yaqulu ar-Rabb li Masihihi li Quraish alladhi amsakat biyaminihi li adusa amamahu umaman wa uhillu ajzimatan muluk li aftah al-misra'ain fala tughlaq al-abwab innani amshi amamaka wa umahhidu al-hudab wa uhattimu misra'in nuhas." Tuhan dalam Sifir Isy'ia Ishah 45 faqrah 1 sampai 3, Tuhan kata, demikianlah mereka kata, Tuhan kata kepada Masihnya Quraisy, bagi mereka Maharaja Cyrus ni seakan-akan Al-Masih Al-Muntazar. Mereka anggap dia ni adalah yang telah dilantik oleh Tuhan. Tuhan akan menangkan dia lawan musuh-musuhnya. Di mana kesan ini menunjukkan bahawa Yahudi sudah terpengaruh dengan ini raja. Dan mereka sudah mensucikan dia. Dan mereka anggap dia adalah utusan Tuhan. Jadi boleh jadi tak sebenarnya syariat yang si Ezra ni tulis bukan syariat Musa, tapi syariat Cyrus, Raja Farsi ni, Raja Iran. Kan? Sebab apa? Dalam Sifir Ezra Ishah ke-71 faqrah ke-26, dia kata, wa kullu man la ya'malu bi syari'ati ilahika wa syari'atil malik falyaqdi alaihi ajila imma bil mauti aw bin nafi aw bil habsi. Apa maksud dia kata? Barang siapa yang tak beramal dengan syariat Tuhan kamu dan syariat raja, apa raja? Cyrus, hendaklah kamu hukum dia segera, sama ada hukum mati atau tangkap atau buang negeri. Sekarang hukum raja dah setara dengan hukum Tuhan. Jadi hukum syariat yang si Ezra ni tulis ni hukum siapa? Hukum Tuhan ke? Hukum Maharaja Iran? Kan? Jadi ni hukum Tuhan ke? Hukum Ayatullah ke? Persoalan. Kan? Jadi nampaknya Ezra telah menyamaratakan hukum Tuhan dengan hukum Cyrus. Persoalan. Kan? Jadi kita tak boleh iktimad bahawa Sifir yang Ezra tulis ini sebagai inilah dia kitab syariat Musa, kerana tidak ada sanad dan tak ada sanad. Depa dakwa apa? Ezra dapat ilham oleh Tuhan. Ilham tak pakai bang. Yaqzah kita tak main lah sini. Kan? Ni kitab Tuhan, kitab suci. Mana boleh main ilham-ilham? Mana boleh main yaqzah-yaqzah? Ni pasal syariat. Kan? Dia mesti ada sanad muttasil kepada Musa AS bersambung kepada Allah Azza wa Jal, macam Quran. Kan? Quran kita tahu sanad dia. Jadi sekarang ni tak ada. Dan daripada daripada Sifir Ezra inilah diterjemahkan kitab-kitab Old Testament yang ada pada hari ini. Para ahli sejarah menyatakan bahawa pemerintah Greek Yunani, iaitulah Batlimus kedua, yang memerintah antara 282 sampai 247 sebelum Masihi, meminta daripada Ali Azar, ketua kahin, ketua ulama Yahudi, supaya menghantar kepadanya 72 alim daripada ulama Taurat untuk menterjemahkan kitab Musa yang 5 Pentateuch kepada bahasa Yunani. Maka dilaksanakan perintah tersebut dan Ali Azar, ketua kahin ini, adalah ketua penterjemah tersebut. Dan terjemahan itu siap dilaksanakan dalam tempoh 72 hari. Inilah yang terkenal dengan terjemahan As-Sab'iniyah. Terjemahan As-Sab'iniyah, yang mana dia adalah Greek Septuagint. Maknanya dia pun terjemahan ini dia pun iktimad. Dan daripada Yunaniyah, bahasa Greek ini diterjemahkan kepada bahasa Latin.
Dan dia mengambil masa terjemahan ini lebih kurang 10 qurun selepas wafatnya Nabi Musa. Demikian juga selepas begitu tempoh yang lama daripada Nuskhah Ezra yang tadi ni. Kerana antara terjemahan Greek ini dengan tulisan yang Ezra tulis tadi, lebih kurang ada 2 qurun daripada zaman. Dan tidak ada sanad. Di mana raja ni panggil 70 orang ulama Yahudi, dia kata terjemahkan kitab kamu daripada ke bahasa Greek. Yang ajibnya, mereka terjemah daripada hafalan. Oh, ni bukan terjemah mereka bang. Terjemah kan ada kitab depan, terjemah ayat-ayat kan. Dia kata tak, ni Tuhan ilham dekat mereka duduk tempat asing-asing, bahagi-bahagi muka surat, terjemah. Lepas 70 hari kita tengok kitab tu jadi elok sama, sekata ayat susunan. Oh, dahsyat, magic. Kan? Ini cerita karut. Terjemahan tak ada naskah, tiba-tiba datang terjemah ke bahasa Greek. Daripada bahasa Greek pindah ke bahasa Latin. Kan? Jadi dia kata sini banyaklah syak wasangka berkenaan dengan isu terjemahan ini. Kemudian orang Yahudi ni sendiri, mereka ni menguasai ke bahasa Ibrani? Ibrani yang diturun pada zaman Musa AS tak sama dengan Ibrani yang mereka dah cakap, dah bercampur dengan pelbagai bahasa-bahasa ni. Sampai dikatakan Yahudi pada zaman pemerintahan Greek dan Roman, mereka dah tukar, dah tak cakap bahasa Ibrani, bercakap dengan bahasa Yunani, bahasa Aramaik. Kan? Jadi sejauh mana kemampuan mereka untuk menterjemah daripada bahasa Hebrew kuno kepada bahasa Latin, kepada bahasa Greek, kemudian daripada Greek ke bahasa Latin. Ini juga menimbulkan persoalan. Kemudian dikatakan 70 orang ulama Yahudi ni dibawa mai daripada setiap kabilah Israel. Dan ini satu lagi benda yang pelik. Sebab kabilah yang banyak-banyak ini, kan, 10 kabilah telah dianggap sebagai kabilah yang hilang, yang dah bercampur dengan bangsa lain. Hanya dikenali 2 bangsa, itulah bangsa Bunyamin dengan Yahuda. Yang kemudiannya Bunyamin cayak dalam bangsa Yahuda, yang akhirnya semua dikenali sebagai Yahudi. Jadi macam mana ya Ali Azan yang boleh pergi cari pula setiap kabilah dua? Yahudi masa tu dah bercampur keturunan mereka. Dah tak kenal dah mana satu bangsa Lawi, mana satu bangsa Ruben. Tak ada, hilang dah. Kan? 10 dia disebut sebagai Al-Asbaq Ad-Da'i'ah. 10 kabilah yang hilang. Kan? Baik. Kemudian kemampuan mereka tentang bahasa Hebrew, kerana mereka sendiri dah lama dia dah tak bercakap dengan bahasa Hebrew yang asal. Kan? Kemudian mereka keluarkan pula, selepas mereka dah terjemah itu, tiba-tiba mereka keluarkan satu nuskhah Ibrani yang ditulis dengan bahasa Ibrani baru, yang ada baris titik dan sebagainya. Ini satu pelik juga. Bahasa Hebrew yang awal dia tak ada baris titik dan sebagainya. Macam Quran. Kita at least Quran yang tak ada baris titik tu masih ada pada kita. Masih kekal. Mushaf yang Uthman tulis, yang pada dia ada darah Uthman, masih ada pada kita. Kan? Yang mereka tak ada, ni tak ada. Kan? Tiba-tiba buat keluar ni nuskhah, satu lagi nuskhah kami dah tulis dengan bahasa Ibrani yang baru. Dinamakan nuskhah Masuriyah. Kan? Jadi kita tanya, nuskhah ni mai pada mana pula? Kan? Jadi maknanya, kesimpulannya, kalau kita tengok sejarah Pentateuch ni, kitab Old Testament ni, nampak sangat bahawa kitab ni dah terputus sanad. Dah hilang, mereka tak boleh jaga dan mereka tak hafal. Dan mereka tak beramal untuk tempoh yang sangat lama. Sehingga mereka tak boleh lagi nak isbatkan bahawa kitab ini memang ada sanad yang muttasil, kecuali jawapan mereka sepanjang zaman ialah benda ini datang melalui ilham. Ilham kita tak boleh pakai lah dalam bab ni. Minta maaf banyak-banyak lah. Kan? Kami nak sanad. Kan? Kami nak di mana naskhah asli. Kalau kata Quran, kami boleh buat mai. Quran, naskhah asli itu ada. Kan? Dan Quran ada sanad, kami boleh sebut sanad daripada awal sampai habis.
Dan masih ada orang yang ada sanad Ali dengan Quran sampai lah. Kamu nak hadis, kami boleh ada sanad. Tak ada masalah. Hadis pun ada sanad. Kamu nak naskhah kitab sunnah, kitab hadis yang asli, ada. Kami boleh tunjuk. Kan? Tapi yang kitab kamu ni macam mana ni? Ha, tak tahu main kot celah mana, tiba-tiba dah hilang lama, lepas tu timbul balik, lepas tu hilang, lepas tu timbul balik. Kan? Main tenggelam timbul. Kan? Lepas tu tak sama pula dia punya dia punya panjang dia. Kemudian kalau kita baca kitab-kitab yang Old Testament ni, mana dia hudan wa nur? Petunjuk dan hidayah tak ada. Pasal apa? Baca kitab-kitab yang 5 ni, Pentateuch ni, baca macam baca buku sejarah. Cerita orang ni, anak kawan ni kahwin dapat anak kawan ni. Cerita apa tu? Ni kitab Tuhan nak cerita hukum syariah. Mana hukum syariah? Tak ada ni. Kan? Sifir Takwin cerita pasal kejadian alam. Sampailah cerita sejarah Nabi Ibrahim. Tak ada hukum langsung. Cerita pada awalnya gelap, kemudian Tuhan jadikan cahaya. Tuhan kata kepada cahaya, jadilah kamu hari. Tuhan kata kepada gelap, jadilah kamu malam. Kan? Kemudian suruh angin bertiup di atas air. Dan Tuhan jadikan Adam, manusia, mengikut wajahnya. Tak apalah, tu satu bab cerita penciptaan. Oh, cerita pasal keturunan Nabi Nuh. Kan? Anak dapat sekian. Betul Nabi ni sekian. Cerita anak-anak dia, keturunan dia. Mereka duduk tang mana, pindah tang mana. Ni bukan hudan wa nur. Ni cerita sejarah. Kan? Sejarah nenek moyang. Main cerita Sifir Takwin, Sifir Khuruj, Exodus, cerita pasal Nabi Musa masuk ke Mesir, macam mana mereka keluar, Firaun ligan mereka dan sebagainya, balik ke tanah janjikan, apa yang berlaku. Main Sifir Lawiyin, cerita pasal Lawi. Barulah ada cerita sebuah sikit pasal hukum hakam korban dan sebagainya. Tapi hukum jenayah, mana hukum jenayah? Tak ada ni. Kan? Sifir Adat. Sifir Adat ni lagi pula dia dihitung. Bani Israel ni ada berapa orang? Lawi ni anak dia sekian. Kau ni kahwin dapat anak sekian. Ruben kahwin dengan sekian, dapat anak banyak ni orang. Keturunan dia banyak ni. Apa pasal? Yang duk kira orang ni ada berapa orang anak, berapa orang cucu, cicit ni pasal apa? Buat apa yang Tuhan nak cerita benda ni? Buat apa? Kan? Tapi penting benda ni dalam agama Yahudi. Sebab inilah jaminan nak masuk syurga. Nak masuk syurga, hang kena isbat dulu. Hang punya lineage tu mai pada mana? Sebab syurga untuk bangsa Yahudi. Kita je kita tanya, pasal dia cerita keturunan dalam Quran, dalam kitab agama Tuhan ni. Kawan ni kahwin kau ni dapat anak. Dia kahwin dengan bini kedua, dia dapat anak sekian. Anak ni kahwin dengan kau ni dapat anak sekian. Apa kaitan? Kan? Tapi bagi mereka ni kaitan besar. Hak ni penting. Kena tahu kita ni anak siapa. Baru kita boleh masuk syurga. Kan? Main sifat tasniah, ulang syariat yang ada dalam Lawiyin. Tak ada pun pasal jenayah ke apa lah. Dan yang pelik tu, sifat tasniah ni, dia berakhir dengan cerita Musa mati. Kan? Cerita pasal Musa mati. Musa naik ke bukit Moab. Musa tengok tanah janjikan, maka di atas bukit Moab itu matilah hamba Tuhan Musa. Dalam keadaan matanya masih segar, badannya masih bugar. Hanya apa cerita ni? Jadi kita ni siapa punya ni? Takkan Musa cerita dia mati? Cerita pula, dan di sanalah dia ditanam dan dikebumikan. Takkan Musa cerita dia tanam bumi kat mana? Dia kata 5 ni semua ni hak ni Tuhan turun dekat Musa. Last cerita dalam kitab hak 5 Pentateuch ni cerita pasal Musa mati atas bukit Moab. Dan ditanam di sana. Kan? Jadi kita pun jadi satu persoalan yang besar lah. Siapa tulis naknya? Kalau nak kata Musa tulis, memang tak, sungguh-sungguh bukan tak. Memang bukan dia. Takkanlah dalam Quran tak ada cerita pasal pengurusan jenazah Nabi Muhammad SAW. Tak. Ada. Jumpa dalam Quran. Tuhan cerita Muhammad mati pada hari sekian, ditanam di tempat sekian dah. Mana ada? Sepatutnya wahyu dah putus bila Nabi mati. Ni wahyu lagi jalan lagi lepas tu.
Kan? Garanti ini memang bukan Taurat Musa. Sebab kita banding isi dia, kita tak jumpa apa yang Tuhan sebut dalam Quran pasal Taurat. Fiha hudan wa nur, tak ada. Hudan wa nur tak ada. Yang ada cerita. Kan? Cerita hak ni, cerita hak ni dan tak ada pun cerita tu pun tak ada yang tepat. Bahkan ada yang bohong pun ada. Dan kita akan masuk nanti isi dia, kita akan tengok macam mana dia hina Allah, hina Nabi-Nabi. Dan memang kita jazam ini kitab bukan kitab Taurat yang Tuhan sebut dalam Al-Quran. Sebab kitab ni kitab sesat dan dalal. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ada soalan? Yang Yahudi hitam dah dari mana? Ya? Yahudi hitam. Yahudi hitam? Dekat? Kan ada hitam datang dari Afrika dan macam mana? Afrika. Ya, dia pun bertebaran ke seluruh muka bumi. Dia perkahwin dengan orang Afrika lah, kita tak tahu. Kan? Yahudi ni, kalau betul-betul Yahudi, muka dia nak macam Arab. Dia takkan Yahudi muka putih melepak macam orang Rusia. Ataupun hitam legam macam orang Afrika. Itu Yahudi agama, bukan Yahudi bangsa. Agama dia agama Yahudi. Yahudi kalau agama ni kat Indonesia pada Yahudi. Kan? Makruf lah. Kan? Mereka masuk agama Yahudi. Kan? Jadi, yang kita sebut lah. Ini maksud Yahudi kita bincang ni agama dia, bukan bangsa dia. Bangsa tak penting. Yang kita nak bincang agama Yahudi. Agama Yahudi ni macam-macam orang dah. Kan? Orang Indon pun jadi Yahudi. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.